Okey, jadi pada hari ini saya akan menceritakan tentang Perang Ahzab. Okey, kenapa peperangan ni dinamakan sebagai Perang Ahzab ataupun Khandaq? Okey, kerana berkumpulnya tentera-tentera musuh. Kerana waktu tu musuh-musuh ni berkumpul, iaitu kabilah ni bersatu membentuk satu tentera yang sangat besar dan yang sangat ramai untuk menyerang kota Madinah pada waktu tu. Okey, sebab itulah Allah Subhanahu Taala menamakan peperangan ni sebagai Perang Ahzab. Dan kenapa dinamakan Khandaq juga? Kerana dinamakan Khandaq bermaksud sebagai parit, kerana Nabi SAW bersama para sahabat menggali parit yang sangat luas, yang sangat lebar dan yang sangat dalam. Dan peperangan Khandaq ni ataupun Ahzab ni berlaku pada tahun 5 Hijrah, iaitu berlaku pada bulan Syawal. Dan peperangan Ahzab ni Allah Subhanahu Taala ada sebut dalam Al-Quran, bahkan dijadikan satu surah, iaitu surah Al-Ahzab. Jadi macam mana peperangan ni boleh berlaku? Okey, jadi satu hari, iaitu Bani Nadir, iaitu kaum-kaum Yahudi, bila mereka ni ada satu perjanjian dengan Nabi SAW untuk menjaga satu sama lain. Okey, diringkaskan ceritalah, bila Nabi SAW pergi ke tempat Bani Nadir ni, pergi ke tempat kediaman Bani Nadir ni untuk menziarahi. Jadi waktu tu mereka khianat perjanjian dengan Nabi SAW, dan mereka nak membunuh Nabi dengan menolak satu batu yang besar ke atas Nabi SAW. Segera diberitahu oleh malaikat Jibril akan perbuatan Bani Nadir tersebut. Lalu bila Nabi dapat tahu, maka Nabi SAW menghalau ke semua Bani Nadir daripada tempat tersebut. Maka Bani Nadir ni berpindahlah ke satu kawasan yang bernama Khaybar. Bani Nadir Yahudi ni dihalau. Bila mereka kena halau, jadi macam biasalah, mereka ni ada sifat dendam. Mereka tak puas hatilah dengan Nabi. Jadi mereka ni, iaitu ketua-ketua Bani Nadir ni, dia keluar daripada kota Khaybar tu untuk pergi ke Mekah dan Watofan untuk berjumpa dengan Quraisy, dan untuk mengajak mereka bersama-samalah untuk melawan Nabi SAW dan menyerang kota Madinah pada waktu tu. Okey, jadi Quraisy kat Mekah pun setuju untuk membantu Bani Nadir untuk melawan Madinah. Jadi Quraisy menghantar seramai 4,000 orang tentera untuk melawan Nabi SAW, dan Watofan menghantar seramai 6,000 orang tentera, dan jumlahnya adalah 10,000 orang tentera musuh-musuh ni akan menyerang Madinah lah pada waktu tu. Okey, dan jumlah tu lebih ramai daripada keseluruhan penduduk Madinah pada waktu tu, termasuklah kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Jadi Nabi SAW memanggil sahabat-sahabat yang besar ataupun sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW untuk berbincang, dan di antaranya Nabi mengajak juga Salman Al-Farisi. Untuk Nabi ajak Salman Al-Farisi tu untuk masuk dalam mesyuarat tersebut. Jadi nak ringkaskan cerita, bila berkumpulnya semua sahabat termasuklah Salman Al-Farisi ni, maka Nabi SAW pun tanyalah pandangan cadangan daripada setiap orang sahabat. Dan akhirnya Nabi tanya juga kepada Salman Al-Farisi. Jadi bila Salman Al-Farisi ni bagi pandangan, dia bagi cadangan. Dia kata, kalau waktu kami berada di Parsi dulu, kalau berlakunya peperangan yang musuhnya lagi ramai daripada kami, maka kami akan menggali parit yang sangat luas dan yang sangat dalam. Maka Nabi SAW pun istikharah, dan Nabi menerima cadangan daripada Salman Al-Farisi. Maka bermulalah proses untuk menggali parit seramai 3,000 orang tentera Islam Nabi kerahkan. Jadi selama 6 hari mereka menggali parit. Okey, jadi kata ugamawan, parit tu digali panjangnya sebanyak 5,000 hasta, dalamnya 10 hasta dan lebarnya 10 hasta. Kalau kita kira 2 hasta tu bersamaan dengan 1 meter, jadi 5,000 hasta panjangnya akan bersamaan dengan 2,500 meter, bersamaan 2.5 kilo. Jadi bila selesai 6 hari menggali parit apa semua tu, jadi tentera-tentera musuh ni sampai. Jadi bila saja mereka ni sampai, maka mereka pun terkejut akan strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW, kerana strategi itu tak pernah pun dilakukan oleh bangsa Arab sekalipun, maka kota Madinah pada waktu tu.
Okey, jadi pada waktu tu kota Madinah pun dikepung. Dikepung. Mereka dikepung. Maka bila dikepung, makanan pun tak boleh nak masuk ke dalam kota Madinah selama sebulan. Dan selama sebulan tu lah makanan mereka habis. Dan di situlah berlaku macam-macam mukjizat Nabi SAW. Di antaranya adalah kisah berkaitan dengan kurma dan kisah berkaitan dengan daging yang tak habis daripada Nabi SAW. Okey, jadi pengajaran daripada cerita ni, Perang Khandak ni adalah salah satu ujian yang berat lah yang harus dihadapi umat Islam di era awal penyebaran Islam. Namun keimanan yang dalam membuat Islam tetap teguh menghadapi bahaya. Okey, jadi pengajaran yang kedua kita dapat di sini juga kita boleh tengok kan macam mana Rasulullah SAW sebagai pemimpin turut bersama merasai susah dalam menyiapkan parit bagi menghadapi musuh. Ni macam bagi pelajaran kat kita lah, bagaimana susah dan senang sesebuah negara tu merupakan tanggungjawab bersama lah antara pemimpin dan rakyat. Bukannya bila negara susah rakyat je yang rasa, tapi bila negara senang pemimpin je yang rasa. Macam tak adil lah. Sepatutnya kena sama-sama rasalah susah dan senang tu. Okay, jadi sekian lah. So saya harap kita dapatlah sama-sama ambil iktibar pengajaran daripada kisah Perang Ahzab ni.